Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kelas tingkatan 3 Ustazah? Okey ya, jadi hari ini kita akan sambung untuk tajuk Hari Kiamat, bahagian akidah. Beriman kepada hari kiamat. Pada beberapa hari lalu Ustazah ajar tajuk yang ini lebih kepada maksud hari kiamat. Kita ulang sikit ya. Maksud hari kiamat, hari kiamat, tanda-tanda hari akhirat tapi yang telah berlaku di dunia ini, contohnya pahala, dosa, alam barzah ya. Dan yang terakhir sebelum tajuk masuk kepada tajuk ini adalah tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Jadi tahniah kepada yang sudah menghantar tugasan. Yang belum tu boleh rujuk balik video yang Ustazah share dan tengok apa arahan yang diberi ya, sebab arahan Ustazah tu semua di dalam video. Jadi kamu boleh tengok dan fahami betul-betul. Okey, jadi kita masuk kepada tajuk hari ini ya. Beriman kepada hari kiamat ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke fasa sudah berlakunya hari kiamat. Kalau yang sebelum ini masih lagi di alam dunia kita cerita kan. Jadi sekarang ini sudah masuk ke bab kemusnahan alam dan bermulanya hari kiamat ya. Okey. Jadi kita sambung yang keempat ya, kemusnahan alam dan kebangkitan semula. Jadi mulai daripada hari ini cerita tu tentang bagaimana alam akhirat itu. Yang pertama, kemusnahan alam. Ya, kemusnahan alam itu adalah kemusnahan seluruh ciptaan Allah yang terdiri daripada langit dan bumi, termasuklah semua makhluk yang menghuninya. Kemusnahan ini berlaku selepas tiupan sangkakala pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ya. Okey, seterusnya kebangkitan semula. Kebangkitan semula ini bermaksud kehidupan semula makhluk yang telah mati apabila ditiup sangkakala kali kedua oleh malaikat Israfil ya. Jadi kita di dunia ni ya, beberapa hari yang lalu tu sudah Ustazah terangkan bagaimana fasa kehidupan kita di dunia. Kita lahir ke dunia daripada alam rahim, lahir ke dunia. Apabila di dunia kita akan mati, mengalami kematian ya. Semua orang akan mengalami kematian, semua makhluk akan mengalami kematian. Jadi pada tiupan sangkakala yang pertama itu semua akan dimusnahkan ya. Kematian itu bukan hanya berlaku kepada manusia, malahan kepada alam ini ya. Jadi apabila tiupan malaikat Israfil yang pertama itu, kemusnahan telah berlaku dan berakhirlah alam dunia, masuk kepada fasa yang kedua, kebangkitan semula. Jadi kebangkitan semula ini ya, semua ya manusia ya, jin, iblis, syaitan akan dihisap semula, malaikat dibangunkan semula, dihidupkan semula ya. Kalau manusia ni kehidupan yang tidak ada matinya lagi ya. Sebab inilah pengakhir kehidupan kita. Jadi kehidupan semula makhluk yang telah mati apabila ditiup sangkakala kali kedua ya. Jadi sangkakala pertama tu kita dimatikan semua. Ya, kalau sudah mati itu tidak apalah. Yang ini yang contohnya kemusnahan alam ya. Jadi berakhir dah semua ya, iblis, syaitan semua mati sudah, malaikat hanya Allah sahaja ya. Termasuk malaikat Israfil itu mati juga. Dan yang pertama dibangkitkan itu adalah malaikat Israfil sendiri. Allah bangunkan ya, Allah hidupkan semula dan berlakulah tiupan yang kedua ya, tiupan sangkakala yang kedua, maka bangunlah, bangkitlah semua makhluk Allah. Ya, tapi kalau binatang tidaklah ya, binatang tumbuhan tu terkecuali ya. Baik, seterusnya perkara yang berkaitan dengan hari akhirat ya. Jadi sini ada ayatnya ya, kamu boleh tengok. Kita baca maksudnya saja ya. Okey, dan ditiupkan sangkakala ya, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala lagi, maka dengan serta merta mereka bangun, berdiri, menunggu. Ya, ini diceritakan bagaimana keadaan alam pada masa itu. Ya, okey.
perkara yang berkaitan dengan hari akhirat, ya. Okey, sekarang sudah masuk. Tadi sudah dibangkitkan. Jadi setelah kita dibangkitkan tu apa yang berlaku? Yang pertama sekali, semua makhluk akan dihimpunkan di mahsyar, ya. Mahsyar apa? Mahsyar ialah tempat perhimpunan semua makhluk yang dihidupkan semula dan dibangkitkan daripada kubur mereka, ya. Okey, ayatnya dalam surah Qaf, ya. Allah berfirman, pada hari bumi terbelah untuk mereka segera keluar. Maksudnya segera keluar tu keluar daripada kuburan, ya, manusia daripada kuburan kita. Perbuatan menghimpunkan mereka di padang mahsyar itu sangat mudah bagi Allah untuk melaksanakannya. Ya, okey. Perkara yang berkaitan lagi, ya, setelah kita dihimpunkan maka berlakulah proses hisab, ya. Hisab ini dalam bahasa Arab, ya, tapi telah dimelayukan. Okey, hisab atau perhitungan amalan ialah perbicaraan terhadap amalan manusia setelah menerima buku catatan amalan sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri mengikut amalan masing-masing. Ya, jadi apabila seseorang menerima buku amalan daripada kanan, berbahagialah dia. Tapi kalau Allah memberi buku catatan amalan itu daripada sebelah kiri, ya, maka tahulah dari mana tempatnya, ya, penuh dengan penyesalan, iaitu azab neraka. Okay, ya. Berdasarkan firman Allah dalam surah Ghasyiyah yang bermaksud sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, selain itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amalan mereka, ya. Ingat, semua amalan kita ini akan dihisab, ya. Baik, setelah dihisab, proses seterusnya adalah mizan, ya. Okey, mizan ini adalah penimbang amalan yang disediakan oleh Allah untuk menimbang amalan baik dan amalan buruk manusia. Ya, keputusan timbangan ini akan menentukan seseorang itu di syurga atau di neraka, ya. Okey, ini berdasarkan firman Allah, ya, yang bermaksud adapun orang yang berat timbangan amalan baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya orang yang ringan amalan baiknya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah, ya, salah satu neraka. Neraka ni banyak, ya, tingkatan-tingkatannya. Neraka Hawiyah adalah salah satu daripadanya, ya. Jadi amalan kita ni, dosa kita, pahala kita di dunia ni, apabila di akhirat akan ditimbang, ya. Kalau di dunia, dosa amalan, dosa kita, pahala kita tidak kita nampak, ya, tidak kita lihat. Tapi bila di akhirat, benda itu, dosa pahala itu diwujudkan Allah dan kita boleh lihat, ya, mana yang banyak, mana yang sedikit, ya. Iaitu berlaku di mizan, ya, ditimbang amal baik dan buruk kita, ya. Okey, jadi setelah proses timbangan itu, ya, setelah proses mizan, kita ditimbang, sudah kita tahu tempat kita di mana, maka kita akan melalui satu titian. Ya, titian ini macam jambatan lah. Tapi tidak dikatakan jambatan di sini sebab titian itu berdasarkan mengikut kepada keadaan amalan masing-masing. Okey, apa dia titian? Titian ialah sirat ialah titian yang merentang di atas neraka antara mahsyar menuju ke syurga, ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, dan direntangkan sirat di antara dua belah tebing neraka Jahannam, maka aku orang pertama bersama dengan umatku akan menyeberanginya. Jadi bersyukurlah kita, ya, dibangkitkan bersama-sama dengan dibangkitkan menjadi umat Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad ini adalah orang yang pertama bersama-sama menyeberangi titian sirat ini, ya. Jadi titian sirat ini adalah satu titian yang merentang di atas neraka menuju di atas neraka antara mahsyar menuju ke syurga, ya. Okey, seterusnya syurga dan neraka. Ya, jadi sekarang ni sudah masuklah, ya. Inilah destinasi terakhir kita, kan, syurga, ya. Kita tengok syurga dahulu, ya. Syurga ialah tempat yang penuh dengan nikmat yang disediakan untuk golongan yang beriman dan beramal soleh, ya. Okey, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, yang bermaksud, dan orang yang beriman serta beramal soleh itu mereka lah ahli syurga
dan kekal di dalamnya, ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ahli syurga ini, ya, sebab inilah destinasi kita terakhir. Bagaimanapun kita kehidupan di dunia ini, yang bagaimana kita diuji, berjayakah kita tidak, ya. Jadi di sinilah destinasi, ya, perhentian kita yang terakhir, dan tidak ada lagi istilah mati, sakit, ya, seperti di dunia ini, ya. Jadi ini syurga adalah tempat yang penuh dengan nikmat, ya. Okey, neraka pula. Neraka itu apa? Tempat yang dipenuhi dengan azab, ya. Azab ini sengsara. Disediakan untuk siapa? Golongan kafir dan yang melanggar perintah Allah, ya. Berdasarkan firman Allah juga dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, dan orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya, ya. Jadi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan ini tidak mempercayai ayat-ayat keterangan kami. Mana ayat-ayat Allah? Al-Quran, ya, tidak mau dengar. Ada orang Islam tapi tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi kita tengoklah di mana Allah kabarkan di sini orang yang mendustakan, ya, orang-orang kafir. Orang kafir ni jelaslah, ya, sebab dia menolak beriman kepada Allah, ya. Jadi jangan ingat kita orang Islam itu kita terus masuk syurga, ya. Sebab dalam ayat ni, dan orang kafir, ya, dan orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, ya. Jadi ada juga di kalangan orang Islam itu yang menjadi ahli neraka, ya. Nauzubillahi min zalik, ya. Okey, jadi mereka yang disebut ini kekal di dalam neraka. Okey, kesan beriman kepada hari akhirat, ya. Okey, kesan beriman ini biasa dia akan masuk dalam soalan kebat, ya. Jadi kamu baca dari segi akhlak. Contohnya apabila kita beriman kepada hari akhirat, maka kita akan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, ya, sebab kita tahu, kita yakin bahawa perkara yang berlaku di hari akhirat itu menentukan kehidupan kita. Jadi hidup di dunia ni harus kita buat dengan sebaik mungkin, ya. Ibadah pula, saya tidak baca semualah, ya, kamu boleh tengok, sentiasa memperbanyakkan amalan soleh kerana yakin bahawa Allah akan menghitung amalan kita, ya. Dari segi akidah, ya, meninggalkan maksiat kerana yakin segala amalan akan dihisap, ya. Orang yang percaya kepada hari akhirat ini, dia tidak akan sanggup untuk melakukan maksiat kerana percaya bahawa semua amalan itu akan dihisap, akan dikira, ya, dan akan segera bertaubat apabila melakukan maksiat atau kesalahan, ya, untuk mengelakkan daripada dibakar di api neraka. Sebab api neraka ini hanya akan padam dengan taubat seseorang, ya. Okey, ya, jadi berakhir untuk tajuk hari akhirat ini, ya. Jadi tugasan untuk hari ini senang saja, ya. Apa yang Ustazah mahu, kamu kalau hari itu Ustazah suruh kamu buat tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, kan. Yang ini Ustazah mahu kamu bagi senaraikan, ya, fasa-fasa kehidupan seorang manusia di dunia bermula di akhirat. Fasa kehidupan manusia di alam akhirat itu bermula dari kebangkitan semula, ya. Okey, bermula daripada sini, ya. Kamu buatlah carta ataupun peta apa yang sesuai. Kalau saya rasa peta alir, kan, yang sesuai daripada kemusnahan alam itu. Seterusnya apa? Kebangkitan semula. Seterusnya dikumpulkan di mahsyar, ya, dihisab, mizan, ya. Seterusnya ketitian sirat, dan yang terakhir syurga dan neraka. Cuma Ustazah mahu kamu berikan setiap maksud untuk setiap istilah-istilah yang akan kita lalui di alam akhirat ni. Contohnya macam syurga, apa dia? Ya, tempat yang penuh nikmat. Itu sahaja Ustazah mahu, ya. Jadi mudah tugasan kamu untuk hari ini. Jadi yang mana ada masalah, ada kemusykilan, boleh maklumkan dengan Ustazah, boleh PM. Jadi tolong siapkan tugasan, ya. Kalau yang mana lewat belum siap itu hantar saja. Yang penting kamu buat kerja kamu, ya. Jadi sekian, berjumpa lagi insya-Allah pada hari esok, kan. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.